Penglibatan golongan belia dalam kerja-kerja berkebajikan adalah amat diperlukan, bukan sahaja untuk kepentingan masing-masing, malahan juga untuk kepentingan bersama seluruh warga di rantau ini. Belia adalah penggerak dan pemangkin serba mampu untuk melakukan apa jua yang terbaik bagi bangsanya. Kerana itu, kelebihan yang ada ini perlulah dibuktikan oleh para belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umi Masitas Osman bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke Majlis Persantapan sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap penasihat dan utusan khas penjaga dua masjid suci Kerajaan Arab Saudi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Persantapan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Majlis berlangsung semalam di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman. Sebelum Majlis Persantapan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu khas Baginda yang menghadiri perayaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zaria. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faiza. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Nurhayati. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Wakil. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nur Ain dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri, Tuan Yang Terutama Jeneral Prawit Wongsuwon, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Haji Musa bin Haji Aman, Ketua Menteri Sabah dan isteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Douglas Ugah Embas, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Pertama sebagai Wakil Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan isteri, Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar kedua dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak dan isteri, Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Singapura, Tuan Yang Terutama Jeneral TNI Raimizat Riacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan isteri, Yang dihormati Datuk Paduka Seri Tan Sri Datuk Seri Khalid bin Abu Bakar, Ketua Polis Negara Polis Diraja Malaysia dan isteri. Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Cunit, Mufti Kerajaan. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli kerabat Baginda serta umat Islam, selamat sekaliannya daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran ghaira makfi. Alhamdulillahilladzi at'ama min at-ta'am wa saqa min asy-syarab wa kasa min al-'ura wa hada min ad-dalalah وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kepimpinan dan kewibawaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia membolehkan rakyat dan penduduk mengecapi suasana aman, sejahtera, tenteram dan harmoni yang berterusan di samping menikmati pelbagai bentuk pembangunan dan kemajuan dalam segenap aspek. Pencapaian tersebut sangat signifikan serta menyumbang ke arah meningkatkan lagi kualiti dan taraf hidup rakyat dan penduduk, lebih-lebih lagi dalam suasana negara yang aman, damai, makmur dan harmoni. Wawasan Brunei 2035 yang diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia membuktikan baginda sebagai raja dan pemimpin yang berpandangan jauh. Ke arah merealisasikan wawasan tersebut, beberapa strategi utama dirangka dan diatur bagi pelaksanaannya dan menjadikan negara dikenali di seluruh dunia. Dalam usaha memperkembangkan ekonomi negara untuk tidak bergantung kepada sumber minyak dan gas, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berhasrat mempelbagaikan lagi ekonomi melalui pelaksanaan beberapa inisiatif. Antaranya pelaburan langsung asing FDI, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta beberapa projek lain termasuk Loji Methanol Brunei Darussalam dan Simpor Pharma Sendirian Berhad.
Majlis persantapan diserikan dengan persembahan bunga api yang diadakan di perkarangan istana. Hope to see you, yeah, soon. Thank you. Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa mengamalkan prinsip berbaik-baik dengan negara-negara luar. Baginda berhasrat agar negara Brunei Darussalam terus bekerjasama dengan rakan-rakan serantau dan antarabangsa dalam menjana pertumbuhan ekonomi dan lain-lain kepentingan melalui rangkaian-rangkaian pemangkin serantau dan antarabangsa. Thank you very much. Thank you so much for all support. Hello, nice to see you. Nice to see you. Thank you for coming. Banyak peminat ya di luar. Ada banyak peminat ya. Terima kasih ya datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya. We hope he gets that better soon, yeah? Yeah. Ya, terima kasih datang ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Rafat Al-Sabak, penasihat dan utusan khas penjaga dua masjid suci Kerajaan Arab Saudi. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Di majlis menghadap, Tuan Yang Terutama disertai oleh Tuan Hussein Muhammad M. Al-Dajani, Charge d'Affaires, Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara ini. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Dewa Datuk Seri Setia Lim Jock Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua. Syiar Islam di negara ini terus berkembang dengan subur dan mantap berkat kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Laporannya selepas petikan titah ini. Selepas hampir setengah abad menerajui kepimpinan negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam membuktikan baginda sebagai seorang pemimpin Islam ulung yang memberi keutamaan dan perhatian khusus terhadap undang-undang Islam dan pendidikan agama bagi melahirkan generasi yang hebat. Berkat kepimpinan baginda, syiar Islam di negara ini terus berkembang dengan subur dan mantap. Antara kemajuan besar dalam syiar Islam di negara ini ialah penggubalan Akta Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Penggubalan akta tersebut semata-mata menjunjung dan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala selaras dengan status negara sebagai sebuah negara Islam mengikut fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Ia juga bagi mencapai hasrat baginda menjadikan Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir sesuai dengan konsep negara Melayu Islam Beraja MIB.
ada ia semakin kabur atau mungkin sedang mengimbangi ke arah lain. Pendidikan agama juga tidak terlepas dari perhatian baginda. Akta Pendidikan Agama Wajib yang dikuatkuasakan pada tahun 2013 mewajibkan semua ibu bapa atau penjaga murid-murid yang beragama Islam untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah agama. Baginda juga mengambil berat tentang pendidikan Arab di negara ini dan seringkali meninjau ke institusi sekolah-sekolah Arab bagi mengetahui dan meninjau perkembangannya. Keprihatinan baginda itu membuktikan hasrat baginda agar negara mampu melahirkan cendekiawan Islam yang tulen. Kesempurnaan ibadah sembahyang juga dititik beratkan oleh baginda. Selain sebagai tiang agama yang meneguh keimanan, baginda yakin sembahyang juga sebagai kunci syurga yang mengandungi banyak keistimewaan. Penubuhan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam mencerminkan iltizam baginda terhadap perkembangan syiar Islam di negara ini. Tabung dana tersebut akan menjadi wadah kekal bagi orang-orang Islam untuk menabung pahala secara konsisten kerana membina masjid. Bagi mengembangkan lagi syiar Islam, beberapa langkah diambil untuk memantapkan lagi akidah dan mendekatkan masyarakat Islam di negara ini dengan Al-Quran. Antaranya memasukkan subjek Al-Quran di setiap sekolah rendah kerajaan dan swasta sehingga peringkat tertinggi dan juga membuka kelas-kelas belajar Al-Quran di masjid-masjid, surau dan balai ibadat serta kelas dewasa. Sebagai payung bagi rakyat bernaung, ke bawah Dulia Maha Mulia meletakkan agama Islam sebagai teras dalam kehidupan di negara ini. Kebijaksanaan baginda memimpin dengan petunjuk ilahi, membolehkan negara Brunei Darussalam terus menikmati keamanan dan kemakmuran. Sejak ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memegang tampuk pemerintahan negara pada bulan Oktober 1967, negara Brunei Darussalam mengalami lanskap pembangunan dan kemajuan yang pesat dalam pelbagai bidang. Dengan kebijaksanaan kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia digandingi dengan sikap karisma dan kewibawaan baginda telah meletakkan negara Brunei Darussalam di landasan yang kukuh, mantap dan progresif. Pencapaian negara termasuk dari segi pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas yang moden di seluruh negara. Dalam jangka masa hampir 50 tahun ke bawah Dulia Maha Mulia di atas takhta, baginda terus komited ke arah pembangunan infrastruktur sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan ke bawah Dulia Maha Mulia bukan sahaja seorang pemimpin yang berpandangan jauh, malahan selaku pencetus idea bagi projek-projek pembangunan dan kemajuan infrastruktur, ekonomi dan sosial. Usaha yang dilaksanakan itu semata-mata untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan rakyat. Projek pembinaan jambatan seperti jambatan yang menghubungkan daerah Brunei dan Muara dengan daerah Temburong dan jambatan yang menyeberangi Sungai Brunei dan Kampung Sungai Kebun ke Jalan Residensi menjadi antara mercu tanda pembangunan negara yang mencerminkan keprihatinan ke bawah Dulia Maha Mulia terhadap kesejahteraan dan kebajikan rakyat dan penduduk negara ini.
Beberapa buah projek pembinaan lebuh raya dan jejambak juga telah, sedang dan akan dilaksanakan. Antaranya lebuh raya Telisai Lumut, jejambak di persimpangan Jalan Pengiran Babu Raja, jejambak berdekatan Pusat Tingkatan 6 Meragang dan jejambak di persimpangan Jalan Gadong Jalan Telanai yang sedang dalam pembinaan. Projek tersebut yang menelan belanja yang besar tentunya memudah dan melancarkan lagi aliran lalu lintas di negara ini. Negara Brunei Darussalam di bawah pucuk kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia terus menikmati kepesatan pembangunan di sebalik keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu berikutan kejatuhan harga minyak. Projek-projek pembangunan yang dirancang tetap berjalan dengan sempurna. Ini menunjukkan komitmen Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk membawa negara ke mercu kecemerlangan sebanding dengan negara lain di dunia. Bidang pendidikan perlu terus diperkaya dan ditingkatkan selaku tunggak utama Wawasan 2035. Bidang pendidikan perlu terus diambil perhatian yang berat oleh pihak-pihak yang berkenaan bagi menentukan kelangsungan bangsa. Rakyat dan penduduk di negara ini menjunjung tinggi titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diistiadat menghadap dan menggunakan bintang-bintang kebesaran negara sempena Hari Keputeraan Baginda ke-70 yang menekankan bahawa pendidikan adalah pelaburan sepanjang hayat bagi menentukan maju mundurnya sesebuah bangsa. Rakyat dan penduduk di negara ini juga menjunjung tinggi titah baginda mengenai usaha untuk membangun dan mempertingkatkan ekonomi negara serta menikmati keamanan dan kesejahteraan negara secara berterusan. Ialah peranan ibu bapa, juga guru-guru serta penuntutnya juga. Tiga ini sangat penting dalam menaikkan lagi taraf pendidikan di negara Brunei Darussalam. Saya sebagai warga negara Brunei menyokong penuh hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara Brunei Darussalam. Semoga pendidikan di negara Brunei Darussalam akan sentiasa berterusan dan semakin meningkat dalam kualitinya di masa akan datang. Saya memberi penuh sokongan hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia tentang keamanan dan kesejahteraan di Brunei Darussalam. Saya sebagai penduduk rakyat Brunei Darussalam meminta kepada semua penduduk rakyat Brunei Darussalam memberi sokongan dan mempertahankan kesejahteraan Brunei Darussalam. Kita tidak perlu mengharapkan ekonomi daripada minyak dan gas. Dan saya mengharap kepada belia-belia yang baru menceburi bidang perniagaan untuk sama-sama menaikkan taraf ekonomi melalui perniagaan. Keyakinan kepada kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia amat ketara, seluruh rakyat dan penduduk negara turut sama mendukung sepenuhnya dalam pelbagai kemajuan dan pembangunan yang dilaksanakan di bawah pemerintahan baginda yang mengamalkan konsep Melayu Islam beraja yang berjaya membawa keamanan, keselamatan, kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dapat kita banggakan ialah semasa negara kita ini menjadi tuan rumah bagi mesyuarat ASEAN, di mana baginda sama juga dengan pemimpin-pemimpin ASEAN lain telah dapat mengapalai ataupun mengetuai keseluruhan sesi permusyawaratan tersebut dengan cemerlang. Di sepanjang pemerintahan baginda ini adalah banyak perubahan yang telah dimajukan untuk kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Terutamanya sekali ialah pembangunan semuanya dilaksanakan dengan teratur dan cepat. Perkembangan seperti perubahan sistem mata pelajaran wajib bagi setiap penuntut, bertambahnya banyak sekolah yang didirikan seperti sekolah-sekolah menengah, rendah. Di antara usaha-usaha baginda yang paling signifikan ialah pengenalan konsep
ataupun wawasan negara zikir, yang di mana baginda menekankan kepada kita ni selaku rakyat Brunei untuk sentiasa mengingati Allah dalam pejua keadaan. Dan yang kedua adalah Akta Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah. Jikalau diamati, sebenarnya kedua-dua usaha baginda tersebut telah banyak membuka mata masyarakat sama ada dalam dan luar negara, terutama sekali masyarakat antarabangsa untuk mengkaji dan mendalami serta penyorang mengkaji sendiri ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Anak-anak damit yang dilahirkan pada 15 Julai 2016 sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70 menerima cenderamata dan diraikan dengan majlis kesyukuran. Ikuti laporannya selepas ini. Seramai 9 orang anak damit yang dilahirkan pada 15 Julai di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha diraikan dalam majlis kesyukuran dan penyampaian cenderamata pagi tadi sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70. Majlis berlangsung di Pusat Rawatan Perempuan dan Kanak-kanak Hospital berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Hajah Jahrah binti Haji Muhammad, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Cenderamata tersebut adalah sumbangan daripada Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70 berupa sumbangan wang tunai sebanyak RM100 yang dimasukkan ke akaun simpanan Simanja, barang-barang keperluan anak damit, sijil penghargaan dan potret kenangan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan berupa akaun Simanja dengan nilai RM150 kepada anak-anak damit yang disampaikan oleh Datin Hajah Kalsom binti Haji Suhaili, Isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengurusi Lembaga Pengarah Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Seramai 9 orang anak damit iaitu 2 orang anak damit lelaki dan 7 orang anak damit perempuan lahir pada 15 Julai 2016 di Pusat Perempuan dan Kanak-kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Anak damit pertama yang lahir ialah pada pukul 7.46 pagi dan anak damit yang terakhir lahir pada pukul 9.16 malam. Sementara itu, majlis kesyukuran dan penyampaian cenderamata bagi anak-anak damit yang lahir pada 15 Julai di daerah-daerah lain juga telah diadakan. Di daerah Belait, majlis diadakan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Penyampaian cenderamata kepada 4 orang anak damit disampaikan oleh Dayang Suraya binti Haji Muhammad Saleh, isteri pegawai daerah Belait. Majlis diserikan dengan dikir marhaban dari kumpulan dikir Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Manakala di daerah Temburong, majlis kesyukuran dan penyampaian cenderamata kepada seorang anak damit yang lahir pada 15 Julai diadakan di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam di Pekan Bangar. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Masniah binti Haji Abu Bakar, isteri pemangku pegawai daerah Temburong. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan berupa akaun Simanja bernilai RM150 Brunei oleh Dayang Ani Sakinah binti Haji Muhammad Saib, pegawai eksekutif kanan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Suasana perayaan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70 meriah di Ibu Negara, khususnya pada sebelah malam. Semalam, kawasan letak kereta berhadapan dengan bangunan alat kebesaran diraja di Ibu Negara menjadi tumpuan kunjungan orang ramai. Pelbagai acara disusun sepanjang perayaan diadakan, antaranya pertunjukan pentas. Sebagai sebahagian daripada program sambutan perayaan tahun ini, Jawatankuasa Sambutan Hari Keputeraan menyediakan 190 buah petak jualan bagi para penjaja untuk berniaga di gerai pasaria. Gerai dibahagikan kepada 5 kategori iaitu gerai jualan runcit, gerai buah-buahan, gerai salai, gerai jualan takeaway dan gerai makan minum.
Sebahagian peniaga kecil dan sederhana, musim perayaan ini bukan hanya setakat untuk bersukaria tetapi merupakan satu peluang menambah pendapatan. Kehadiran orang ramai di perayaan ini tentunya menjanjikan peluang perniagaan yang lumayan. Bagaimanapun orang ramai perlulah bijak agar tidak boros berbelanja. Dari aspek kebersihan, gerai-gerai makanan juga perlu sentiasa mengekalkan kebersihan di tapak perniagaan masing-masing. Pihak Jawatankuasa Perayaan juga menyediakan surau bagi kemudahan masyarakat Islam menunaikan sembahyang. Terdapat juga bilik urustia dan beberapa buah bilik bagi mereka yang sedang menjalankan tugas seperti pasukan polis Diraja Brunei, Jabatan Bandaran, Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Kesihatan Ambulans. Persembahan pentas juga menjadi tumpuan utama. Berbagai aktiviti seperti hiburan, drama dan agama dianjurkan setiap malam bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan. Semalam, persembahan dari Angkatan Sastrawan dan Sastrawani, ringkasnya Astrawani, mempersembahkan Malam Astrawani antara atur cara yang disediakan termasuk deklamasi sajak dan kuis. Ilahi, kekal karar di atas. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjadi lokasi bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Majlis akan diadakan pada Selasa ini di kawasan Padang, Kompleks Dewan dengan tema Raja Perkasa, Negara Berjaya, Rakyat Sejahtera. Pemangku Pegawai Daerah Tutong, Awang Haji Adenan bin Haji Adam selaku pengerusi Jawatankuasa Takbir Tertinggi sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke-70 bagi daerah Tutong menjelaskan berbagai acara keraian disusun bertujuan menyemarakkan lagi suasana sambutan perayaan. Penyertaan semua masyarakat di daerah ini adalah semata-mata bertujuan bagi menzahirkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap raja yang kita sanjung tinggi dan sayangi, dan mendoakan semoga baginda serta seluruh kerabat diraja dilanjutkan usia, sehat walafiat yang berpanjangan dan sentiasa dikurniakan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, berkat kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang adil lagi bijaksana, daerah Tutong turut menikmati berbagai kemajuan, kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan melalui rancangan perumahan negara yang terus berkembang dan seiring dengan kemajuan semasa. Antara kemajuan yang telah dinikmati oleh rakyat dan penduduk di daerah ini seperti kegiatan perindustrian, pelancongan dan perusahaan serta peningkatan dari segi prasarana awam di peringkat mukim dan kampung. Ikuti perisian penuh penjelasan pemangku pegawai daerah Tutong dalam rancangan liputan semasa melalui siarannya pukul 9 malam ini di RTV1. Ikuti berita dalam negeri selanjutnya, teruskan bersama kami. Golongan yang kurang berkemampuan di negara ini sentiasa menerima pemedulian dan bantuan dari pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dalam sama-sama meringankan bebanan golongan asnaf fakir miskin mengikut keutamaan masalah yang dihadapi. Sebuah keluarga di Kampung Lumuk Belait berasa lega apabila masalah saluran pembentungan ke atas rumah bantuan yang dialami kini telah diperbaiki dengan bantuan oleh pihak Pusat Dakwah Islamiah Kuala Belait. Masalah saluran tersebut mendapat perhatian pihak Pusat Dakwah memandangkan rumah bantuan tersebut masih dalam tempoh jaminan. Berita sukan, kontingen negara kesukan Malaysia Sukma yang menyertai acara berbasikal, karate dan taekwondo bertolak meninggalkan negara pagi tadi. Sukma ke-18 akan diadakan di Kuching Miri dan Sibu bermula 22 hingga 31 Julai ini. Hadir Datuk Paduka Dr. Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Awang Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Brunei Darussalam menghantar 32 orang atlet untuk bersaing dalam acara-acara renang, lumba basikal, olahraga pencaksilat, karate, golf dan pinbowling, taekwondo dan wushu. Beberapa acara awal akan bermula Selasa ini. Rombongan kontingen negara seterusnya akan bertolak 20 Julai ini.
Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini.